Petang itu begitu hening, hanya kedengaran kicauan burung yang pulang ke sarang. Sekali-sekala, diselangi bunyi unggas. Begitulah sepinya suasana di dalam hutan Gunung Pueh, Lundu Sarawak, apabila fajar mula terbenam. Tiada siapa yang sangka, di dalam kesepian itu, terdapat 12 kelibat manusia yang sedang berlegar-legar. Bukan untuk mencari hasil hutan, maupun bersiar-siar menikmati keindahan alam. Namun, keberadaan mereka di dalam kesejukan hutan itu adalah untuk memburu sang berdebah yang membuat onar mengganggu ketenteraman negara. Platun kecil ini diketuai oleh Kapten Hamid Awang yang sangat tekun membuat perhatian terhadap seluruh pelosok belantara yang mereka selinap perlahan-lahan. Platun ini adalah sebahagian kecil daripada Batalion ketiga Regimen Askar Melayu Diraja. Mereka telah diarahkan secara serta-merta untuk membuat siasatan terhadap lokasi pihak musuh yang dilaporkan, yang mana terdapat aktiviti musuh di kawasan tersebut. Ekoran itu, pegawai memerintah Batalion ketiga Regimen Askar Melayu Diraja telah mengarahkan Kapten Hamid untuk mengetuai misi khas ini, dek kerana anggota dari batalion ini kesemuanya sedang beroperasi di kawasan tanggungjawab masing-masing, maka platun ini dilakukan dengan tangkap muat sahaja. Yang lucunya, kesemua anggota di platun ini merupakan anggota yang bermasalah dan anggota barisan belakang sahaja. Memandangkan Kapten Hamid sendiri pun masih di dalam edah dan tidak dibenarkan untuk memegang senjata, kerana baru dibicarakan di dalam mahkamah tentera atas kesalahan disiplin yang beliau lakukan. Meskipun dianggap sebagai kumpulan budak nakal, namun mereka ini menyedari akan tugas dan peranan sebagai benteng pertahanan negara. Tiada sekelumit pun perasaan ingin memberontak timbul apabila menerima dan melaksanakan arahan pihak atasan. Jam menunjukkan 16.30. Sememangnya, difikirkan secara logika, ianya masih awal untuk sang fajar melabuhkan tiranya, tetapi tidak di tengah-tengah hutan belantara. Keadaan ini mula gelap seperti senja memainkan peranannya. Taib pada ketika itu menggalas tanggungjawab sebagai anggota peninjau bersama-sama Sarjan Dolah. Walaupun beliau baru saja berkhidmat selama 2 tahun dan masih berpangkat private, namun tiada perasaan gentar untuk berada di hadapan. Kapten Hamid mengarahkan platunnya untuk berhenti dan kumpulan peninjau untuk meninjau sekitar kawasan tersebut. Private Taib memulakan peninjauan dan mengorakkan langkah dengan penuh berhati-hati agar tidak dapat dikesan oleh pihak musuh. Tiba-tiba, kakinya terpijak sesuatu yang keras. Terdiam beliau seketika. Jantung mula berdegup kencang diselangi dengan helaan nafas yang keras. Masa bagaikan terhenti. Perasaan takut menyelubungi diri. Manakah tidak, dirinya terasa bagaikan nyawa di hujung tanduk, dan paling ditakuti beliau adalah kedudukan mereka pasti akan disedari dan ini akan membahayakan pasukan serta sahabat-sahabatnya. Taib menenangkan dirinya, lantas fikirannya terdetik. Sejak bila pula ada booby trap di bumi Kenyalang ni? Taib bersama rakannya terus tunduk dan memeriksa kawasan tapak kakinya. Aksi spontan beliau sedikit menggentarkan Sarjan Dolah, serta riak wajahnya mempamerkan kelegaan dan kesyukuran apabila terlihat tunggul kayulah yang dipijaknya. Mereka berdua tertawa kecil melihat keadaan itu. Tetapi keadaan itu tidak terhenti begitu saja. Setelah diamati, barulah mereka berdua menyedari bahawa bentuk tunggul kayu itu menentang hukum alam. Ia telah digergaji dan masih lagi basah. Taib Sarjan Dolah terus membuat pemeriksaan dan memerhatikan keadaan sekeliling. 50 meter di hadapan mereka terdapat satu kayu balak yang mati sebesar 3 pemeluk orang dewasa terbaring melintang. Di sebelahnya terdapat air terjun kecil dan sungai yang agak dalam berdasarkan pengamatannya. Hatinya kuat berkata, ada sesuatu yang tidak kena di situ. Perlahan-lahan beliau merangkak ke arah kayu tersebut. Alangkah terkejutnya apabila melihat 4 peganas komunis sedang berehat namun penuh berdisiplin dengan keadaan membentuk bulatan dan saling berhadapan, serta jari mereka bersedia untuk memicit picu senjata.
Hatta dengan itu, mereka terus bergegas menuju ke lokasi Kapten Hamid untuk melaporkan situasi tersebut. Sesampainya mereka di lokasi itu, terus ditaklimatkan kepada Sarjan Hamid akan penemuan kumpulan tinjau tersebut. Setelah mendengar laporan daripada Taib, Kapten Hamid mencadangkan untuk pulang semula ke pasukan untuk memaklumkan kepada pegawai pemerintah untuk tindakan selanjutnya. Terdengar sahaja cadangan itu, Taib terus membentak dan menyatakan sekiranya mereka datang kembali, sudah pasti kesemua pengganas komunis tersebut tidak akan ditemui kerana modus operandi komunis sememangnya tidak akan tinggal lama di satu penempatan sementara. Kapten Hamid menghela nafas panjang, bukan kerana ketakutan akan pengganas komunis tersebut, tetapi beliau tidak mencadangkan sebarang tindakan ofensif. Untuk mengambil perkiraan keadaan dengan langit yang kian kelam itu, dikhawatiri kelak berlakunya perkara yang tidak diingini kepada anak-anak buahnya. Namun, melihat keadaan dan riak wajah Prebet Taib dan Sarjan Dolah yang berkobar-kobar itu, ditambah pula dengan kebenciannya terhadap komunis-komunis durjana yang mengganggu keamanan negara, lantas beliau membeli cadangan Taib. Baiklah Taib, kalau ini yang kamu berdua mahukan, aku lantik kamu sebagai ketua pelatun. Kamu sampaikan perintah kepada kami semua, ujar Kapten Hamid. Berderau darah Taib apabila perkataan tersebut terpacul dari bibir Kapten Hamid. Manakan tidak, dia hanyalah seorang prebet dan pendengar perintahnya kelak pula adalah seorang pegawainya serta pititi kanannya sendiri. Tidak sempat lagi akalnya mencari jalan untuk menepis tugasan itu, Kapten Hamid bersuara lagi. Kan kamu yang pergi melaksanakan tinjauan tadi, dan kamu yang lebih arif dan tahu akan kawasan serta kedudukan musuh tersebut. Lagipun, aku ni masih dalam pantang. Terus diamati muka pegawainya itu dalam-dalam. Entah dari mana keyakinan Taib mula datang. Terus hati kecilnya berkata, tidak mengapa Taib, engkau pernah belajar dan lakukan perkara ini semasa di pusat latihan, semasa rekrut dahulu. Taib terus membuat persiapan untuk memberikan perintah segera. Lagaknya seperti seorang jurulatih. Tergelak juga Kapten Hamid melihat keadaan Taib. Namun, kerana kesungguhan dan sikap profesionalisme yang ditunjukkan oleh Taib, ditahan juga gelaknya. Baiklah semua, dan dengar perintah yang disampaikan oleh Taib, mari kita teruskan misi kita. Ingat, mati kita, mati terbela. Hidup kita, hidup membela, ujar Kapten Hamid. Berderau dengan kata-kata semangat daripada Kapten Hamid, mereka terus bergerak menuju ke pangkalan sementara musuh. Taiblah yang diarahkan untuk memimpin pelatun tersebut. Sesampainya mereka di situ, Taib mengarahkan satu kumpulan untuk berada di seberang air terjun, bersiap sedia untuk membunuh musuh yang terlepas daripada serangan itu. Satu kumpulan lagi terdiri daripada anggota perubatan dan anggota semboyan, diarahkan untuk menjadi kumpulan kedalaman. Manakala bagi kumpulan serangan pula ialah Taib, Sarjan Dolah dan Kapten Hamid. Perlahan-lahan mereka merangkak ke arah kedudukan musuh dan apabila tiba di kawasan balak yang melintang itu, Taib terus berdiri untuk menembak. Tatkala Taib sudah bersiap sedia berdiri dan untuk menembak musuh, sekali lagi Taib diuji. Apabila senjatanya mengalami kegagalan untuk berfungsi, sedangkan pada masa itu Taib sudah berdiri terpancul di hadapan komunis-komunis itu. Taib terus tidak berfikir panjang. Daripada sisi pandangannya, balak itu kelihatan setinggi paras lutut sahaja. Terus beliau melompat ke tengah-tengah kumpulan komunis itu. Tergamam mereka dibuat dengan aksi spontan Taib. Tidak cukup dengan itu, belum pun sempat komunis-komunis itu sedar daripada kejutan daripada Taib. Nah, satu libasan padu daripada Taib menggunakan senjata M16 tepat mengenai kepala-kepala 3 daripada 4 pengganas komunis tersebut. Namun, seorang komunis yang terlepas daripada hayunan tersebut terjun ke dalam sungai di sebelah penempatan mereka. Gedebab! Taib terjatuh selepas membedal pengganas komunis yang masih lagi di dalam keadaan terbaring. Beliau cuba bangun dan alangkah terkejutnya beliau apabila dilihat salah seorang daripada yang dihempuknya menggunakan senjata tadi telah pun berdiri dan mengacukan senjata tepat ke kepala Taib.
Sekali lagi, Taib berada di ambang maut. Tiba-tiba, dam 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 dam, bunyi letupan membuatkan telinga Taib hingar seketika. Selang beberapa ketika, desingan di kepalanya beransur hilang. Taib mengamati keadaan sekitar. Gelap, sememangnya gelap. Memandangkan waktu itu malam, fikirannya bercelaru seketika. Tiba-tiba terdengar namanya dipanggil berulang-ulang kali. Taib! Woi Taib! Itu suara Kapten Hamid. Desus hatinya. Woi, hamcana Taib! Suara itu terus mengajukan soalan. Saya baik ya tuan, jawab Taib kepada pegawainya itu. Rupa-rupanya, ketiga-tiga pengganas komunis tadi telah berdebam menyembah bumi dan mati kesemuanya. Ketiga-tiga mereka memakan bedilan peluru M79 Kapten Hamid. Tuan, terima kasih kerana tuan terselamatkan saya tadi. Kalau tidak kerana tuan, sudah tentu saya senasib dengan musuh ini tuan. Taib bersuara, mencecah keheningan malam itu. Sebenarnya Taib, kau tak perlu terima kasih dengan aku. Sebab aku tembak tadi aku hantam je. Tapi yang peliknya dan aneh, tak kena kat engkau pula. Dan kau tidak cedera langsung, terkena bedilan peluru yang aku belasah tadi, ujar Kapten Hamid membalas berseluruh. Kecut perut Taib mengenangkan keadaan itu. Beliau berasa seolah-olah terlepas daripada mulut buaya masuk ke mulut naga. Taib berasa nyawanya dipermain-mainkan pada hari itu. Terus Taib tergelak kecil. Tetapi bagi dirinya, Kapten Hamidlah yang menyelamatkan nyawanya. Tanpa tindakan yang drastik daripada beliau, mungkin kini Taib tidak lagi melihat keindahan dunia. Kapten Hamid telah memanggil kesemua anggotanya untuk atur semula. Tetapi dihitung-hitung, anggota mereka terkurang satu. Mana Ali? Teriak Kapten Hamid mencari anggota perubatannya. Semua terdiam seribu bahasa. Tadi rasanya saya arahkan dia untuk tinggal di kumpulan belakang bersama anggota-anggota semboyan tuan, ujar Taib memecah kebisuan. Tak adalah staf. Dia merangkak mengikut staf semasa melaksanakan serangan tadi, anggota semboyan mencelah. Taib terus berlari ke arah pokok balak tadi. Berdegup-degup kencang jantung Taib apabila ternampak sekujur tubuh kaku di bawah pokok balak tersebut. Perlahan-lahan dia dekati tubuh tersebut di dalam gelap. Matanya telah membenarkan fikirannya. Ali telah pergi menghadap penciptanya. Dilihat, terdapat kesan tembakan di dadanya. Terduduk Taib di sebelah insan yang diangkat martabatnya oleh Tuhan Yang Maha Esa kerana mati syahid mempertahankan agama, nusa, bangsa dan negara. Ali, mengapakah engkau ikut kami sekali tadi? Bukankah aku berpesan untuk engkau berada di kumpulan kedalaman? Keluh Taib sambil memandang wajah yang baru berusia 19 tahun itu. Taib akui ini adalah ketentuan yang maha kuasa dan dirinya bukanlah sesiapa selain merupakan seorang hamba yang tidak berhak untuk mempersoalkan suratan yang telah ditetapkan.